Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya APM Remote Control. Mungkin kritikan saya ini agak pedas kepada Perdana Menteri kita, tetapi ini hakikat karena saya sebagai rakyat melihat pelantikan kabinet baru yang telah pun terbentuk, yang mana kita tahu hampir 97% adalah daripada muka lama yang telah pun dikatakan oleh rakyat gagal. Yang mana mereka-mereka ini dipakai semula, yang mana juga dikatakan oleh rakyat dan pemimpin-pemimpin pembangkang mengatakan bahawa ini adalah pemimpin kita semula, ataupun boleh kita katakan kabinet photostat. Jadi ini jelas yang mana kita lihat hari ini apabila Perdana Menteri tetap mengambil mereka kerana Perdana Menteri tidak mempunyai pilihan. Dan di sini kenapa saya mengatakan remote control, kerana kita tahu seperti remote ini, kalau kita tekan siaran satu, maka dia terpaksa mengikut arah saluran itu. Begitu juga kita tekan saluran dua, dia akan mengikut. Kerana PM kita juga terpaksa mengikut saluran daripada komponen parti yang menggabungkan mereka ini untuk dia menjadi Perdana Menteri. Kalau UMNO tekan, maka terpaksa dia mengikut. Kalau PAS tekan, dia terpaksa mengikut. Kalau GPS tekan, dia terpaksa mengikut. Begitu juga kalau Bersatu tekan, begitu juga Sekitul tekan. Inilah yang berlaku, ini adalah hakikat. Apa yang berlaku ini, yang kita lihat, ini menguntungkan mereka yang mana bersama dalam pembentukan kerajaan ini, yaitu menguntungkan 114 orang ini, yang mana jika mereka inginkan sesuatu, inginkan jawatan, inginkan pangkat, inginkan apa yang ada dalam kerajaan hari ini, tinggal nak tekan saja remote seperti ini, maka tanpa berbunyi terus saja dia akan tukar saluran mana yang kamu mahu. Ini adalah yang kita rakyat akan lihat, yang mana mereka yang ada dalam barisan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini amat untung. Tetapi ini pada mereka. Tetapi apa yang berlaku untuk kita rakyat dan untuk negara, ini adalah satu kerugian besar yang mana kita terpaksa hadapi sepanjang pemerintahan Perdana Menteri kita ini. Yang mana apabila kerajaan ini akan dilihat, yang mana keburukan ini akan menjejaskan kita punya reputasi di luar sana, maka Prabowo tidak akan berani masuk. Kita hari ini apabila diumumkan saja Perdana Menteri ini satu barisan kabinet yang telah pun terbentuk ini, negara luar terus melihat, yang mana media mereka tidak perlu pun berbunyi. Kerana di negara kita ini, setiap negara ada duta mereka di dalam kita punya negara. Jadi mereka ini adalah mata dan telinga bagi pihak negara mereka, bagi pelabur mereka untuk nak merabur ke negara kita ini. Mereka akan bertanya dan akan melihat sisi politik negara kita ini. Jadi apa yang berlaku ni, setelah mereka berjaya dalam pembentukan kabinet yang telah pun dibuat ini, Prabowo ataupun negara asing tidak akan mempercayai negara kita ini. Ini adalah hakikat. Kerana apa yang berlaku, mereka akan berfikir Perdana Menteri ini tidak dapat menjalankan kerja kerana terpaksa mengikut arahan parti-parti yang ada di dalam gabungan mereka ini. Jadi apabila Prabowo nak masuk ke negara ini, mereka fikir keadaan negara kita ini, politik dia tidak seimbang, yang mana rapuh, mereka akan takut. Jadi mereka tidak jadi untuk merabul. Dan kita lihat hari ini, apabila Perdana Menteri kita cuba untuk bertemu dengan ketua pembangkang dan blok pembangkang, yang mana kita tahu blok pembangkang yang dia jumpa pun hanya PH. Jadi di sini kita sudah lihat bahawa Perdana Menteri cuba hendak bertemu dengan barisan Pakatan Harapan ini. Ada dua tujuan pada saya. Yang pertama, betul, dia mengikut titah Yang di-Pertuan Agong, iaitu menjalankan kerjasama bersama, iaitu untuk kita menyelesaikan masalah pandemik yang ada, dan juga untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi. Ini perlu kita lihat bersama, iaitu tidak melihat kepada pihak pembangkang ataupun kepada pihak kerajaan yang ada. Tetapi di sebalik itu sebenarnya, kalau kita lihat, ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan dia, supaya dilihat oleh dunia bahawa masalah politik sudah selesai. Tetapi sebenarnya apabila dia umumkan kabinet itu,
ini telah membuatkan satu benda yang dilihat lagi semula oleh negara luar, bahwa kenapa Perdana Menteri ini tidak berani membuat satu keputusan baru, yaitu pelantikan kabinet daripada muka baru dan mengurangkan sedikit kabinet ini supaya tidak begitu besar, yang mana kita lihat kabinet ini terbentuk begitu ramai ahli kabinet seperti yang lalu. Jadi ini akan membuat pelabu melihat sisi bahwa Perdana Menteri ini betul-betul seperti remote control, yang mana terpaksa mengikut arahan parti-parti yang terbentuk daripada hasil pengkhianatan mereka ini tadi. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Jadi untuk kebaikan kepada rakyat dan negara, jelas tidak ada, yang mana kalau saya sebagai rakyat ini lihat, kita tidak akan berjaya keluar daripada masalah ekonomi. Karena apa yang berlaku ini, kehangatan politik negara kita ini tidak selesai karena Perdana Menteri kita ini tidak mendapat kepercayaan negara luar. Ini adalah yang saya lihat. Jadi itulah yang akan membuatkan kita punya negara ini akan menambahkan lagi hutang, yang mana kita tahu kerajaan yang lalu telah pun membuat hutang begitu banyak, ditambah lagi dengan Perdana Menteri baru kita yang mungkin tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk dia menjadi Perdana Menteri, tetapi kerana tidak ada calon lain daripada UMNO untuk dicalonkan, maka beliau telah pun dinaikkan supaya menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini yang akan susah, sehingga beberapa bulan ini selagi pentadbiran ini belum lagi kita lakukan pilihan raya ataupun mereka tidak membuat sesuatu yang lebih baik kepada negara, maka kita akan terus dalam keadaan yang seperti ini sehinggalah PRU ke-15. Jadi ini yang saya lihat sebagai rakyat, dan apa yang berlaku ini itulah sebabnya kenapa saya Perdana Menteri kita ini seperti remote control, kerana parti mana yang nak tekan dia, contoh parti UMNO nak ini nak itu tekan, parti PAS nak ini nak itu tekan, parti JPS nak ini nak itu tekan, begitulah juga dengan parti Bersatu dan sekitul. Inilah yang membimbangkan kita, yang mana seolah-olah apa yang berlaku di kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikritik juga oleh UMNO, yang dulu kita juga dengar, yaitu scam of thing, akan berlaku di kerajaan ini kerana terpaksa menjaga majoriti. Kerja mereka dalam kerajaan hari ini, Perdana Menteri bukan ada waktu untuk memikirkan rakyat, tetapi memikirkan bagaimana nak menjagakan kedudukan. Dan yang kita tahu pula, Perdana Menteri kita juga perlu pula membuat undi percaya dan tidak percaya di parlimen. Jika undi ini tiba-tiba kurang, ini akan menjatuhkan beliau. Inilah juga salah satu punca kenapa terpaksa beliau lakukan satu kabinet yang barisan kabinet yang lama dikekalkan, dan terpaksa mengekalkan begitu ramai mereka untuk menjadi menteri di keliling beliau. Ini adalah yang kita lihat hari ini. So begitulah ceritanya, yang mana mungkin agak pedas kritikan saya ini, tetapi sebagai rakyat, tanpa kita rakyat ini mengkritik seperti ini, maka keadaan tidak akan menjadi check and balance. Dan ini adalah satu yang kita boleh lihat supaya kawan-kawan kita di luar sana paham. Ini adalah masa depan negara kita. Kepada mereka yang dah pun jadi pemimpin hari ini, yang dah tua-tua ni, mereka tidak akan boleh hidup 50 tahun lagi. Pemimpin-pemimpin muda inilah yang akan menerajui negara dengan hutang yang telah pun dibuat oleh mereka yang ada hari ini, yang menjadi pemimpin, yang nak membayarnya kita. Mereka dah tak ada dalam dunia lepas ni, dalam 40-50 tahun lagi. Tetapi yang menanggung beban adalah kita rakyat, yang mana mereka hari ini bersukaria dengan kerja-kerja yang mungkin tidak begitu betul di pandangan kita sebagai rakyat, sebagai pentadbir negara. So kita fikir-fikirkan bagaimana kita rakyat hendak menangani masalah ini. Yang pertama adalah cara seperti saya ini, kita kena berani keluarkan suara kita sebagai rakyat untuk mengkritik kerajaan apabila kita melihat kerajaan itu tidak betul. Itu saja yang pada pandangan saya. So sekian, terima kasih.